Selamat sejahtera saya ucapkan. Topik yang akan dibincangkan ialah ekonomi yang bertemakan perkhidmatan penghantaran barangan dalam pengajian AM semester 1. Yang pertama ialah definisi. Penghantaran disebut perkhidmatan penghantaran yang ditawarkan oleh perniagaan untuk menghantar produknya ke rumah pembeli. Pengedaran biasanya dilakukan oleh pekerja yang melakukan perjalanan dengan motosikal atau basikal, walaupun pengantaran juga boleh dilakukan dengan kereta atau berjalan kaki. Untuk pelanggan meminta pengantaran, perniagaan mesti mempunyai beberapa cara komunikasi. Selama bertahun-tahun, telepon adalah kaedah hubungan yang paling biasa, di mana pembeli memanggil tempat itu dan seseorang pekerja mengambil perhatian mengenai pesanan itu. Kemudian produk dihantar oleh orang yang bertanggung jawab untuk penghantaran. Sambungannya ialah, pada masa ini, penghantaran juga dapat diminta melalui internet. Dari borang di laman web hingga aplikasi di peranti mudah alih, ada berbagai alat digital yang memungkinkan untuk meminta pengiriman. Contohnya, seseorang pemuda yang tinggal sendirian tidak merasa seperti memasak dan membuat keputusan untuk memesan penghantaran pizza. Anak lelaki itu memasuki laman web restoran pizza kegemarannya dan melalui perisian memilih menu, yaitu pizza besar dengan ham dan tomato. Sistem memberitahu Anda bahwa dalam setengah jam Anda akan menerima pesanan Anda. Selepas jangka masa ini, seseorang pekerja kedai makan tiba di rumahnya dengan motosikal dengan pizza yang dimaksudkan. Pemuda itu membayar pembeliannya, memberi tip kepada pengurus penghantaran dan kemudian pergi makan malam. Seterusnya ialah sebab atau punca atau faktor. Yang pertama ialah pembeli tidak mahu membuang masa untuk membeli barang di luar. Yang kedua ialah menjadi tren masa kini. Yang ketiga ialah teknologi yang serba ada. Dan yang keempat ialah memudahkan pergerakan antara peniaga dan pembeli. Yang kelima ialah faktor keadaan seperti pandemik COVID-19. Seterusnya ialah kesan positif. Yang pertama ialah memudahkan pergerakan di antara peniaga dan pembeli. Pembeli yang memesan barangan tersebut tidak perlu membuang waktu yang lama untuk memesan barangan. Hal ini karena pelbagai pelanggan hanya perlu membuat pesanan melalui online. Pelanggan juga tidak mengalami masalah kesesakan jalan, kekangan masa yang terhad akibat pekerjaan dan sebagainya. Keadaan ini dapat kita lihat dengan keadaan yang mengancam kita, yaitu berlakunya pandemik COVID-19 yang melanda kita baru-baru ini. Hal ini justru memberi kesan negatif yang sangat buruk, khususnya bagi ekonomi negara kita. Yang kedua ialah membantu ekonomi negara. Walaupun keadaan yang mengancam melanda negara kita, namun perkhidmatan penghantaran barangan dapat diteruskan, malah permintaan pelanggan semakin tinggi. Hal ini secara tidak langsung membangun ekonomi negara kita kian pesat. Seterusnya ialah kesan negatif. Yang pertama ialah segelintir syarikat yang mengenakan charge yang tinggi kepada pelanggan, di mana kebanyakan syarikat penghantaran yang bersaing adalah berdasarkan harga penghantaran yang merupakan persaingan antara syarikat, di mana harga perlulah bersesuaian dengan nilai barang, berat barang, dan jarak penghantaran. Yang kedua ialah kegagalan penghantaran barang pada masa yang ditetapkan, yaitu pertumbuhan e-dagang yang semakin meningkat bukan sahaja meningkatkan permintaan, namun harapan pelanggan terhadap perkhidmatan penghantaran juga meningkat. Hal ini karena pelanggan memerlukan penghantaran yang lebih pantas dan fleksibel. Selain itu, merujuk kepada kaji selidik yang dijalankan oleh Parcel Perform pada tahun 2019, kira-kira 43% pengguna tidak berpuas hati dengan pengalaman penghantaran e-dagang di Malaysia. Ini karena Malaysia menunjukkan tempo transit paling lama dengan masa penghantaran antara 5 hingga 8 hari berbanding negara Asia lain. Ini
menunjukkan penghantaran barangan pelanggan yang lewat merupakan halangan terbesar dalam e-dagang. Kegagalan penghantaran ini mempunyai kesan negatif ke atas semua pihak berkepentingan yang menjalankan proses penghantaran. Selain itu juga, kegagalan penghantaran barang pada masa yang ditetapkan juga telah mengurangkan tahap kepuasan pelanggan terhadap servis perkhidmatan yang digunakan. Seterusnya ialah persaingan di antara servis perkhidmatan penghantaran, yaitu merupakan satu cabaran bagi setiap organisasi untuk menarik minat pelanggan menggunakan servis perkhidmatan yang disediakan oleh mereka. Ini karena pelanggan akan memilih servis perkhidmatan yang cekap dan pantas bagi memenuhi keperluan dan kehendak mereka. Seterusnya ialah langkah mengatasi. Yang pertama ialah pihak kerajaan, yaitu menyokong penuh terhadap perkhidmatan penghantaran barang supaya perkhidmatan penghantaran barangan di Malaysia semakin meningkat maju seperti negara luar. Yang kedua ialah syarikat penghantaran, yaitu memastikan memberi perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan agar pelanggan sentiasa berpuas hati terhadap perkhidmatan yang disediakan. Kesimpulan, perkhidmatan awam membantu meningkat ekonomi negara secara tidak langsung. Negara kita berdaya saing dengan negara luar. Dua, memberi manfaat kepada individu, masyarakat, dan negara. Yang ketiga ialah memberi pandangan image yang tinggi karena menjalankan perkhidmatan penghantaran barangan secara online seperti negara luar.